Sedekah anda hari ini merupakan saham yang dituai di akhirat kelak. Video tazkirah ini dibawakan oleh Pusat Pendidikan Al-Itqan. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi untuk episod yang seterusnya dalam program Tazkirah Ramadan bersama Pusat Pendidikan Al-Itqan. Jadi untuk episod kali ini anda akan bersama-sama dengan saya untuk kita membicarakan satu lagi persoalan berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, iaitu berkaitan dengan darjat bagi orang yang berpuasa. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahumullah pernah mengatakan bahawa puasa dapat dikategorikan kepada 3 darjat. Jadi 3 darjat yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah, yang pertama ialah darjat puasa umum. Okay. Yang kedua dikategorikan sebagai darjat puasa khusus, dan yang ketiga adalah darjat puasa khususul khusus. Jadi kalau mengikut Imam Al-Ghazali ini, puasa kita ini dikategorikan kepada 3 tahap, iaitu 3 martabat. Jadi berakhirnya tazkirah pada hari ini, mari kita sama-sama muhasabah diri kita untuk kita melihat di darjat yang manakah puasa kita yang selama ini kita laksanakan. Jadi kalau ibadat puasa, kalau darjat puasa umum ini adalah puasa yang mana kita hanya sekadar tidak makan dan kita tidak minum, okey, dan kita hanya membataskan diri kita, ataupun kita hanya berpuasa dalam keadaan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Jadi itu adalah puasa yang umum, very standard. Kalau puasa yang macam ni, maknanya puasa hanya sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini adalah puasa darjat orang awam. Okey, baik. Jadi takkan kita nak duduk pada tahap itu sahaja. Jadi kita nak tinggikan sedikit darjat kita, lalu kita pergi kepada darjat yang kedua, iaitu darjat puasa khusus. Okey, jadi puasa khusus ini bukan hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, tetapi darjat puasa khusus ini juga adalah mereka yang berpuasa seluruh anggota badan mereka, iaitu mereka berpuasa seperti contohnya mereka berpuasa daripada mata mereka untuk tidak melihat perkara-perkara yang tidak baik. Telinga mereka juga berpuasa daripada tidak mendengar perkataan-perkataan yang lara, dan mulut mereka juga berpuasa daripada perkataan-perkataan seperti perkataan mengumpat, fitnah dan perkataan-perkataan yang tidak baik dan tidak elok untuk kita sebut. Okey, baik. Jadi dan begitu juga anggota-anggota yang lain. Jadi darjat yang kedua ini lebih melihat kepada bagaimana kita berpuasa bukan hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, tetapi keseluruhan anggota badan kita juga berpuasa. Itu juga adalah itu dikategorikan sebagai darjat puasa khusus. Dan kalau yang level yang paling tinggi yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali ini adalah puasa khususul khusus, iaitu yang mana bukan hanya sekadar tidak makan dan tidak minum, bukan hanya sekadar kita berpuasa untuk keseluruhan anggota badan kita, tetapi juga kita puasa hati kita. Jadi puasa hati inilah yang sebenarnya susah, sebab bila kita berpuasa hati kita ini, hati kita kena sentiasa mengingati Allah, kena sentiasa untuk mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menjadi insan yang terbaik dalam kita mencari tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah puasa terbahagi kepada 3 tahap ini, yang mana tahap puasa umum, puasa khusus dan puasa khusus. Jadi diharapkan supaya kita semua dapat mengejar untuk meletakkan martabat puasa kita itu di tingkat yang paling tinggi sekali, supaya kita hanya bukan sekadar kita dapat puasa yang puasa yang diterima, tetapi puasa yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu hanya sekadar itu sahaja perkongsian untuk kali ini, dan sehingga kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya. So aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.